Okey, mendirikan solat dalam kapal terbang. Bukan atas kapal terbang, dalam kapal terbang. Kalau atas tu macam mana nak duduk atas kapal terbang? Kapal terbang laju. Ini kita kata mendirikan solat dalam kapal terbang. Kapal terbang tak ada zaman Nabi kan? Tak ada zaman sahabat, tak ada zaman tabi'in. Nabi tak naik kapal terbang. Nabi tak naik kapal terbang. Nabi tak jadi juru terbang. Habis naik kapal terbang? Dosa. Daripada kapal terbang? Dosa. Bid'ah. Kata tu ada. Naik kapal terbang pergi buat haji. Naik kapal terbang pergi buat umrah. Bid'ah. Naik unta. Dengan unta-unta pun mampu je. Ada orang kata ini tak boleh buat, Nabi tak buat. Banyak Nabi tak buat lah. Banyak Nabi tak buat. Tapi tak seharusnya haram. Nabi tak buat tamyam, kita makan tamyam. Okey apa? Nabi tak buat sup, tak buat sup. Okey. Mendirikan solat dalam kapal terbang ni tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada zaman kita. So kita nak cari petunjuknya macam mana? Tengok pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. An Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi as-safinah faqala salli qa'ima illa an takhafa al-'arqa. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perihal solat di atas perahu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikanlah solat di atas perahu sambil berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam. Takut rebah ke, pening ke, jatuh ke, maka tunaikanlah solat sambil duduk. Kalau maknanya kalau perahu tu besar, kapal teguh macam apa? Macam Titanic. Macam kapal Titanic. Ada satu lagi kapal apa yang besar tu? Star Cruise. Lagi kapal apa lagi? Queen Elizabeth. Pirate Caribbean. Macam kapal besar. Tak kira lah kapal laut ke, kapal udara ke, kapal selam ke. Kalau kita boleh berdiri, semayang berdiri. Semayang berdiri. Tengok Titanic tu lah. Orang boleh jalan, orang boleh angkat air, orang boleh apa, macam-macam serba-serbi lah. Tu kapal besar, teguh dia punya tu. Tapi hancur lah. Ni kalau kita tengok kapal besar, kalau boleh semayang berdiri. Kalau kapal kecil tak boleh berdiri, semayang duduk. Sampan-sampan macam orang pergi candak sotong, bot tak boleh berdiri tu. Begitulah perahu-perahu pancung, bot-bot pancung tu, tak boleh berdiri tu. Dia duduk, main duduk. Okey. An Anas bin Sirin qala kharajtu ma'a Anas bin Malik as-sahabi hatta idza kunna bi dajlatin hadiratiz zuhra fa ammana qa'idan ala basatin fi as-safinah wa inna as-safinata la tajri bina jariyah. Anas bin Sirin radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah bermusafir bersama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika kami sampai di Sungai Dajlah, maka masuklah solat fardu zuhur. Dia mengimamkan kami sambil duduk di atas permaidani di dalam perahu. Ketika itu perahu sedang bergerak membawa kami dengan laju. Ini cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melibatkan Anas bin Sirin dengan Anas bin Malik. Bila naik perahu laju sampai Sungai Dajlah tu, masuk waktu zuhur, Anas bin Malik jadi tu imam, kami sembahyang dalam keadaan kami duduk. Sebab perahu laju bawa kami. Sembahyang berdiri jatuh. Laju perahu. Dah jadi perahu ada layar sini. Dulu mana ada enjin lah. Jadi kita boleh tengok, dikiaskan dengan kapal terbang. Kapal terbang sekarang, kapal terbang ke, kapal selam ke, kapal laut, kalau dia tengah laju tu, kita boleh sembahyang berdiri, main duduk. Kalau dia tengah berlabur tu, kapal besar, boleh sembahyang berdiri. Ataupun kalau kapal kecil, bot kecil tengah goyang-goyang, buat apa candak, soto, duduk mancing semua, sembahyang duduk. Sebab kadang-kadang orang tak biasa dengan laut, dia pening, mabuk laut. Goyang-goyang. Okey? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, apabila seseorang hendak melaksanakan salat fardu di atas perahu, dia tidak boleh meninggalkan kewajipan berdiri apabila berkemampuan untuk melakukannya.
Seperti mana ketika berada di daratan. Kalau boleh berdiri, diri lah. Bab diri itu asal salat fardu. Berdiri itu fardu dalam salat asalnya. Tapi kalau atas perahu boleh berdiri, berdiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tetapi apabila dia mempunyai halangan seperti pening kepala dan seumpamanya nak goyang-goyang atas perahu itu, maka bolehlah dilakukan salat fardu sambil duduk. Kerana dia dianggap seorang yang tidak berkemampuan berdiri. Keadaan tu. Atas kapal terbang pun macam tu juga. Kalau kapal terbang kecil, Boeing kecil, untuk perjalanan yang dekat, kita boleh semayang di surau di dekat airport. Tapi kalau kapal terbang yang besar macam Airbus 380, kalau boleh berdiri. Kalau takut angin ke awan ke apa ke goyang ke, duduk terus. Okey. Apabila angin bertiup kencang sehingga wajahnya tidak menghadap arah kiblat, maka dia kembali menghadap kiblat sambil menyempurnakan solatnya. Ni dia semayang atas dek tu menunggu dengan angin yang laju tu, kapal tengah laju ni, dia semayang atas dek tu. Maka air terpercik atas muka tu, dia rasa perit sikit, dia boleh paling sekejap. Kemudian bila angin tak ada, air tak ada tu, dia boleh paling balik. Tu cara dia. Begitu ya bot laju tu. Tak? Hal ini berbeza dengan seorang yang menunaikan solat di daratan. Apabila dia dengan sengaja memalingkan wajahnya ataupun dadanya dari arah kiblat, maka batallah solatnya. Ada hakikat semayang. Hakikat semayang tu apa nama ni? Salah kiblat. Contohnya dalam center kita ni, kapek kita ni ikut kiblat ni. Pasal kapek ni ikut kiblat ni, ikut kiblat. Tak? Ada hamba Allah dia pertama kali mari center kita, dia semayang ngadap sini. Dia semayang dah 2 rakaat. Lepas bila kita masuk, salah kiblat tu semayang, patutnya kiri sikit, dia pun pusing. Boleh? Jawapannya tak boleh. Batal salat dia. Automatik bila dia tahu salat dia tidak menghadap kiblat, batal. Okey? Lagipun tidak ada apa-apa keperluan dia berpaling daripada kiblat. Kecuali hak dalam kes dia menghadap kiblat tu, angin datang kencang bila dia naik bot laju, ataupun air masin, air laut tu kena muka, jadi pedih-pedih muka, dia boleh paling kejap. Bila tak ada ancaman tu, tak ada tekanan tu, dia boleh wajib menghadap ke arah kiblat kembali. Itu hak kes tertentu atas bot laju tu, kapal laut. Okey, hak ni kes salah kiblat daripada awal ke solatnya batal. Berdasarkan pada keterangan di atas, jelaslah kepada kita tentang kaedah pelaksanaan solat di atas perahu ataupun kapal. Ia boleh disamakan dengan solat dalam kapal terbang kerana kedua-duanya kenderaan. Apabila keadaan dalam pesawat memungkinkan seseorang untuk berdiri untuk menunaikan solat dan menghadap kiblat seperti yang dilakukan di darat, di atas perahu ataupun kapal, maka dia wajib melakukannya. Tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan, dia tidak mampu bersuci, maka solat tersebut boleh dilakukan semampunya bagi menghargai waktu ibadat. Hak ni kalau kita boleh bersuci, boleh menunaikan solat dalam pesawat, tunaikan solat lengkaplah, jamak dan kasar. Tapi kalau kita tak boleh bersuci atas kenderaan, atas pesawat, tak boleh bersuci, mungkin seluar kita ni kena kencing, mungkin kita keluar mazi, mungkin kita tidur atas flight, atas kapal ke, keluar mani, tak boleh nak bersuci. Nak tayamum pun tak ada debu tanah, tak kapal, macam mana? Habis macam mana? Tunaikan solat menghormati waktu. Nanti kita akan belajar solat menghormati waktu. Itu dia. Hak mana boleh solat, tak ada halangan untuk bersuci dan sebagainya, tunaikan solat dengan sempurna. Okey? Salat menghormati waktu tu boleh dilakukan semampunya bagi menghargai waktu ibadat. Lalu solat itu harus diulangi. Salat menghormati waktu tu wajib diulangi bila kita tiba pada tempatnya, ataupun wajib diqada bila terluput daripada waktunya. Sampai tempat kita tu, kita kata basuh kecil, basuh berak, basuh najis, mandi wajib sebab mandi tadi, maka kita pun wajib qada solat berkenaan. Macam mana cara nak qada? Mudah je. Kita tunaikan kalau kita sampai tadi zuhur dengan sah, kita jamak dan qasar. Tak, tapi kita tak boleh bersuci, kita tunaikan salat menghormati waktu. Kita sampai isyak. Jadi semaya isyak jamak, kalau kita sampai rumah tak boleh jamak lah. Tapi kalau masih lagi dalam perjalanan,
dah sampai destinasi di daratan ke di flight pada punya ni, okey, kita pun bersuci, berwuduk, tunaikan solat pada waktunya dulu, kemudian baru qada. Tunaikan solat yang ada pada waktunya dahulu, kemudian baru qada. Okey, waktu tuan rumah tu, waktu tuan rumah tu. Kalau apa nama ni, Zuhur dengan Asar tadi kita tak solat lagi sebab pakaian kotor tak mampu suci, dia sampai destinasi kita Isyak, main Isyak dulu, lepas tu barulah qada Zuhur dan Asar berkenaan. Kalau dalam musafir, qada tu boleh juga dalam keadaan musafir. Faham? Contohnya mudah. Saya daripada Kuala Lumpur ni pergi Kedah. Zuhur dan Asar saya tak boleh nak semayang sebab duduk atas bas, bangun seluar habis basah. Tengok macam air mani, mimpi naik kuda, naik unta, naik apa. Nak mandi wajib tak sempat. Dia babah tak berhenti. Atau berhenti kat hentian tadi, saya letih sangat, tidur. Jadi saya pun solat menghormati waktu. Habis waktu asar, nak habis waktu asar, solat menghormati waktu, buat isyarat yang gini. Lepas tu dari babah berhenti di Kedah. Katakan saya pergi ke mana? Gurung, art and art Gurung. Masuk waktu isyak situ. Jadi saya mandi wajib, bayar isyak dan maghrib, jamak takhir pada waktu isyak. Lepas tu baru qada Zuhur dan Asar. Kalau dalam masih musafir yang bolehkan kita jamak dan qasar, kita juga boleh qada jamak dan qasar. Bukan jamak tamak, bukan qada tamak. Ya. Karena kita masih lagi dalam musafir. Ataupun kita musafir dulu, masa muda-muda, masa jahiliah dulu, kita tak semayang, maka kita nak qada dalam musafir, kita semayang boleh. Musafir dengan musafir, jamak qasar dengan jamak qasar, tu sipir dia. Kalau qada biasa, qada biasa. Boleh. Tapi kalau tamam juga boleh juga saya. Kalau kita ada musafir. Kalau tamam boleh juga. Tapi itulah kena tinggal kebah. Berhenti gurung tadi. Orang dah tunggu kita. Dah lama berhenti mandi wajib lagi. Orang ingat mandi apa, berhenti mandi wajib je. Nampak? Musafir dengan musafir, ingat prinsip. Okey? Dia qada dengan segera apabila dia turun dari pesawat atau mana-mana kenderaan, bah ke kereta, ke lori, ke pesawat. Adapun mendirikan salat fardu dalam kereta adalah tidak sah, sehingga penumpangnya turun dahulu dan menunaikan salat di bumi. Kereta dia boleh berhenti surau arah apa semua. Akan tapi bila seorang melakukan perjalanan yang panjang, itu jarak yang dibolehkan mengqasarkan salat lebih kurang 89 km ataupun 90 km ke atas, maka dia boleh menjamak dan mengqasarkan salatnya. Boleh jamak dan qasar lah 90 meter ke atas. Bukan nak tunggu 90 km tu, musafir dia. Kita kata ada yang musafir. Kalau nak jamak dan qasar, kata dia tu niat musafir kerana Allah. Niat musafir kerana Allah. Lepas tu musafir yang ikut syariat Islam. Tiga ni kita katakan jarak musafir tu boleh jamak dan qasar 90 km ke atas. Jangan tunggu 90 km baru nak jamak. Kita keluar daripada tempat rumah, dia kata-katakan ni, bandar baru Bangi,
Kita keluar Serdar. Antara Bangi dengan Serdar ni berapa? 15 km daripada rumah kita. Boleh dapat pasal. Jangan tunggu 90 ni. Keluar mungkin kita Bandar Baru Bangi dengan Serdar ni beza tak? Nampak? Ni nak tunggu 90 km. Okay. Right. Kena niat dulu kita keluar. Memang? Niat dulu. Ni jamak takhir takdir. Mudah kita tentukan kita nak sembahyang ke mana. Biasa musafir kita nak makan kat mana? Apa? Okay. Ni kita akan bincang terperinci. Sementara itu, pemandu kenderaan wajib berhenti pada setiap waktu solat bagi memberi kesempatan. Kalaulah perjalanan dia tu 60 km, 70, 80 km tak boleh jamak dan qasar, maka waktu solat berhenti lah. Berhenti lah waktu solat tu. Memberi kesempatan pada penumpang melaksanakan kewajipan mereka. Para penumpang juga wajib mengingatkan para pemandu akan hal ini. Pakcik, berhenti nak sembahyang. Pakcik, berhenti nak sembahyang. Apabila pemandu tidak berhenti untuk menunaikan solat, maka dosanya ditanggung oleh pemandu tersebut. Dia babah lori. Kelindan dia nak berhenti, penumpang dia nak berhenti sembahyang, dia tak berhenti, dosa dia tanggung. Lepas tu kita tak payah qada. Ada qada juga. Saya kata, tak apalah, saya penumpang bas. Driver tak berhenti, saya nak sembahyang, driver tak berhenti, so saya tak sembahyang lah. Besar juga. Adapun apabila jarak perjalanan tidak memenuhi syarat mengqasarkan solat dan pemandu tidak mungkin menghentikan kenderaan kerana ada pengganas ke kawasan tu lah, tak aman ke, penjahat ke, perampok ke, mencuri ke, nak berhenti ke kawasan tu. Patut ada surah tu, ada berhenti, dapat makan, sembahyang. Tak boleh. Maka solat perlu dilakukan dalam keadaan seadanya bagi menghormati waktu. Solat menghormati waktu. Tak ada air ke, tak tempat, tak aman ke, tak menghormati waktu. Tapi dia perlu mengulangi kembali solatnya bila tiba di tempat yang ditujunya. Okay?